Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Jangan lupa stay tune dan tonton channel video PDPC yang saya sediakan sehingga tamat tahu. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel Ustazah Rafidah Said. Jom kita tengok topik hari ini. Stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah yang bertajuk Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid akan dapat menyatakan maksud dakwah dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan dua jenis dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Yang ketiga, murid akan dapat memahami bentuk penentangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Yang keempat, murid akan dapat menyenaraikan dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Okey, jom kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan dakwah. Baik, dakwah ialah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Cara berdakwah. Baik, cara berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bahagikan kepada dua, iaitu dari segi lisan dan juga perbuatan. Lisan ada pelbagai cara, contohnya seperti nasihat, tazkirah, dialog, bercerita, berdebat. Itu adalah secara lisan. Dan apa sahaja yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi perkataan, perbuatan, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat kepada perbuatan. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikira satu dakwah ialah yang pertama, memberikan hadiah, kedua, menziarahi orang, ketiga, mengutus surat, keempat, menghantar utusan, dan yang kelima, berakhlak mulia. Baik, itu adalah contoh bagi cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Baik, kita lihat seterusnya jenis-jenis dakwah. Jenis-jenis dakwah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah secara terang, iaitu terbuka. Baik, dakwah secara sulit. Okey, dakwah secara sulit ini ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Okey, berdakwah di Mekah selama 3 tahun. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit kepada kaum kerabat sahaja. Baik, seterusnya dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sulit ini, Nabi Muhammad berdakwah berpusat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di situlah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi, secara rahsia. Apa seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah secara sulit? Yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyeru dan mengajak umat manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyeru dan mengajak umat manusia supaya bersikap berlemah lembut sesama manusia. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada umat manusia agar sentiasa bersatu padu, tidak berpecah belah. Dan yang keempat, memberhentikan peperangan. Ini kerana saat umat manusia, umat beragama Islam ialah
saling bersaudara antara satu sama lain. Okey, apa sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit ya? Yang pertama itu kerana adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 6. Kedua adalah kerana ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat pada masa tersebut. Okey, ini kerana Arab Jahiliyah mereka mengamalkan kepada kepercayaan-kepercayaan berhala. Yang ketiga, ini adalah kerana untuk mengelakkan penentangan terbuka oleh kaum Quraisy. Dan yang keempat adalah untuk mengelakkan masyarakat Arab Jahiliyah terkejut dengan sesuatu yang baru. Terusnya, golongan awal yang memeluk Islam ketika mana Rasulullah SAW berdakwah secara sulit. Okey, di kalangan wanita, kita lihat dulu siapa orang yang pertama memeluk Islam. Dia ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di kalangan lelaki pula. Siapa ya? Okey. Di kalangan lelaki, orang yang pertama memeluk Islam ialah sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Manakala di kalangan kanak-kanak pula, dia ialah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Manakala di kalangan hamba pula, orang yang pertama memeluk Islam ialah Zaid bin Harisah. Hikmah berdakwah secara sulit yang pertama ialah ajaran Islam diterima tanpa gangguan. Okey, yang kedua, penentangan terbuka dapat dihindari. Yang ketiga, dapat membina kekuatan umat Islam dengan lebih kuat. Seterusnya, kita lihat apa itu berdakwah secara terang dan terbuka. Okey, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit, setelah turunnya ayat dalam surah Al-Hijr ayat 94, maka Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya dan pembesar-pembesar Quraisy agar pergi berkumpul, berhimpun di Bukit Safa. Tujuannya adalah Rasulullah SAW ingin memberi satu ucapan bahawasanya baginda ingin menyampaikan ucapan dengan menerangkan tentang kerasulan baginda SAW. Dan dalam masa yang sama, baginda ingin menjelaskan kepada semua umat manusia bahawa setiap perbuatan manusia itu akan dikira dan dihitung serta diberikan pembalasan di akhirat kelak. Baik, kita lihat kepada bentuk penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama, iaitu fitnah. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah ini ialah Rasulullah SAW telah difitnah sebagai orang gila, pemecah belah masyarakat, pemutus silaturahim. Ada yang mengatakan bahawasanya baginda Nabi Muhammad SAW ini ahli sihir dan juga banyak lagi dan bermacam-macam mereka menuduh, mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW, memfitnah baginda dengan tomahan-tomahan yang sangat besar.
bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada bentuk penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemulauan, di mana pelbagai cara kaum musyrikin Mekah telah lakukan untuk menghalang pendakwahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka telah mengadakan satu risalah mengisytiharkan pemulauan kepada seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka juga melakukan pemulauan dan juga sekatan terhadap 3 perkara, iaitu sekatan jual beli, sekatan keperluan barang harian, dan yang ketiga sekatan bekalan makanan. Ini menyebabkan kaum muslimin merasa lapar, mengalami kelaparan dan juga semakin tertekan. Pemulauan ini telah berlarutan selama 3 tahun. Seterusnya, kita lihat kepada bentuk penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyiksaan. Penyiksaan yang sangat besar terhadap umat Islam, iaitu salah seorang daripada mereka dijemur di padang, di tengah panas, di padang pasir, dan diletakkan batu yang besar ke atas dadanya, seperti yang berlaku terhadap Bilal bin Rabah. Anak-anak mesti kenalkan sejarah Bilal bin Rabah. Seterusnya kita lihat kepada bentuk penentangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembunuhan. Abu Jahal telah merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam masa yang sama berlaku juga pembunuhan di kalangan umat Islam pada masa tersebut. Antaranya kisah pembunuhan Sumayyah dan suaminya Yasir. Mereka telah dibunuh dengan kejam, dicampakkan ke dalam air yang mendidih, sebelum dibunuh diseksa untuk memastikan supaya mereka keluar daripada Islam. Namun, dengan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pasakkan dalam hati, mereka pasakkan dalam iman mereka bahawasanya hidup mereka, mati mereka, nyawa mereka adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Seterusnya kita lihat pula kepada beberapa contoh penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat siapa orangnya dan apa contoh penentangan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat yang pertama, Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Beliau telah meletakkan najis ke atas belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sujud dalam solatnya. Kedua, kita lihat Abu Lahab telah melontarkan ketulan batu sehingga berdarah tumit baginda. Ketiga, isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab telah meletakkan batang-batang berduri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan batang-batang berduri di hadapan rumah baginda. Seterusnya, Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad. Kaum musyrikin telah memujuk Abu Talib agar menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada terus berdakwah. Seterusnya, Abu Jahal merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, lain-lain, iaitu ada juga yang menawarkan harta dan pangkat dan mengajak baginda bertukar-tukar agama. Itu juga adalah salah satu penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan. Baik, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sabar. Nabi Muhammad sentiasa bersabar
dengan ujian dan cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda dalam melaksanakan tugasnya. Seterusnya yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bergantung harap kepada Allah. Sentiasa tidak pernah berputus asa mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya Allah yang dapat membantu baginda. Seterusnya yang ketiga, prihatin, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Keempat, berjiwa besar, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam sama sekali kepada mereka yang telah melakukan penyiksaan, pemulauan dan juga penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan? Yang pertama, umat Islam berani menegakkan kebenaran. Yang kedua, umat Islam dapat memantapkan akidah mereka. Yang ketiga, umat Islam bebas menjalankan dakwah dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, dan terbukti sehingga sekarang, Islam tersebar luas. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di channel Ustazah yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe channel Ustazah Rafidah Said. Assalamualaikum.